إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال الله تعالى في الكتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan kelak adalah bekalan takwa kepada Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang bertakwa dan berjaya di dunia dan di akhirat. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, kita diwajibkan untuk meninggalkan segala larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara larangan yang wajib kita jauhi adalah larangan meminum arak. Justru tajuk khutbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah arak, ibu segala maksiat. Dalam ayat telah dibacakan di awal khutbah tadi, iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan bata-bata anak panah adalah semuanya keji dan dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, arak atau dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai al-khumru, ialah sejenis minuman yang memabukkan sehingga boleh menutupi akal atau menghilangkan kuasa akal untuk berfikir. Arak ini diperbuat daripada biji-bijian atau buah-buahan seperti anggur yang telah diproses sehingga mencapai tahap yang memabukkan. Pada hari ini, bahan-bahan yang digunakan dalam minuman arak ini lebih dikenali sebagai alkohol. Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, minuman arak ini merupakan minuman yang tidak diharamkan kerana ia adalah minuman amalan dan dia adalah minuman yang diamalkan oleh masyarakat jahiliah ketika itu. Minuman ini menjadi amalan masyarakat jahiliah kerana mereka beranggapan bahawa minuman ini mempunyai banyak manfaat untuk diri mereka. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 untuk menjelaskan kepada mereka tentang perbuatan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min na'fihima wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa antara keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Hadirin jemaah sekalian, jika diperhatikan pada hari ini, terdapat pelbagai jenayah yang berlaku di negara kita yang berpunca daripada arak. Antaranya yang telah tular beberapa bulan yang lalu, di mana seorang pemandu kereta dalam keadaan yang mabuk telah melanggar seorang penunggang motosikal sehingga menyebabkan penunggang motosikal itu meninggal dunia. Berpunca daripada jenayah meminum arak, ia telah menyebabkan pemandu kenderaan itu telah melakukan jenayah yang lebih besar, iaitu membunuh. Kejadian ini selari dengan hadis daripada Al-Hadis yang boleh kita jadikan pengajaran dan iktibar, di mana beliau telah mendengar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud, jauhilah arak, sesungguhnya ia adalah ibu segala maksiat. Dahulu ada seorang lelaki yang banyak beribadah.
Lalu datang kepadanya seorang perempuan jalanan telah tertarik kepadanya. Kemudian perempuan tersebut telah menghantar seorang hamba perempuan untuk menjemputnya. Hamba perempuan itu berkata, "Kami mahu menjemput engkau untuk menjadi saksi." Lalu lelaki itu bersetuju dan pergi mengikut hamba itu. Bila sampai di rumahnya, beliau memasuki beberapa pintu yang ditutup satu demi satu. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Di sebelahnya ada seorang kanak-kanak dan sebelahnya ada sebekas arak. Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku menjemputmu bukan untuk menjadi saksi, tetapi aku menjemputmu agar engkau bersetubuh denganku. Atau engkau meminum arak ini, atau engkau membunuh kanak-kanak ini." Lelaki itu berkata, "Berilah aku minum arak ini segelas." Lalu dia diberi minum segelas. Kemudian katanya lagi, "Tambahkanlah untukku." Lalu dia tidak berhenti minum arak sehingga akhirnya dia berzina dengan perempuan itu dan beliau telah membunuh kanak-kanak tersebut. Daripada hadis ini kita dapat ambil iktibar bahawa wajarlah arak itu disebut sebagai ibu segala maksiat. Sedangkan seorang hamba yang kuat beribadah dan sentiasa mengingati Allah boleh terjerumus dengan bahana arak. Apatah lagi kita seorang hamba yang lemah dan banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jauhilah arak. Demi Allah, sesungguhnya iman dan ketagihan arak tidak akan dapat duduk bersama, melainkan salah satunya akan menyebabkan hilangnya salah satunya. Islam melarang keras umatnya supaya meninggalkan perbuatan meminum arak. Oleh itu, Islam telah menetapkan barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan dikenakan hukuman hudud, iaitu disebat sebanyak 40 kali sebatan. Bahkan ada setengah ulama mengatakan sebanyak 80 kali sebatan. Ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anha. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba fil khamri wal bil jarid wan ni'an wajada Abu Bakr radhiyallahu anhu arba'in. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memukul peminum arak dengan pelepah tamar dan selipat, dan Abu Bakar pernah memukulnya sebanyak 40 kali sebatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada peminum arak, golongan yang terlibat dengan arak juga dilaknat oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan, asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahlulah ilaihi وساكيها وبائعها وآكلها ثمنها والمشتري لها والمشتري له. Maksudnya, Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak, iaitu orang yang memerah, orang yang meminta diperah, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawa kepadanya, orang yang menuangkan arak, orang yang menjualnya, orang yang memakan hasil jualan arak, orang yang membeli dan orang yang dijual untuknya. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menjaga diri, keluarga dan masyarakat dari segala apa yang terlibat dengan arak. Kerana perbuatan ini bukan sahaja dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi telah diberi tegahan yang keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana arak ini memberi kemudaratan yang besar kepada diri dan maslahah ummah. Oleh itu, moga-moga kita semua terlindung dari perbuatan keji ini dan tidak tergolong dalam 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berpesan kepada tuan-tuan sekalian dan kepada diri saya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera serta penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يذكره غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكتف بنا فيما نزل بنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين الآبدين ابن المرحوم سلطان محمود المختفي بالله شاه، وأنزل رحمة عليه سلطان نور زهيرة سلطان ترنجاني، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي عهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين الآبدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.